Baik, Ya. salam tazkirah, salam keinsafan. Aha. Kita bersama dalam segmen tazkirah pagi ini. Betul sekali, kita bawakan satu topik yang cukup menarik berkenaan dengan bersama Al-Quran, bersama kebahagiaan. Jadi kita rasa berbesar hati menerima tetamu kita pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Tuan Awang Haji Muhammad Nakib bin Haji Awang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa khabar pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Gembira rasanya kita diberi kesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Awang Haji Muhammad Nakib pagi ini ya. Untuk memperkatakan satu tajuk yang cukup istimewa juga di sebelah pagi ini, bersama Al-Quran, bersama kebahagiaan. Kita ni ingin melihat sebenarnya ni Ustaz ya. Macam mana kalau kita ni bersama dengan Al-Quran ini boleh menimbulkan kebahagiaan dalam kehidupan kita ni ya. Dan kita ni ingin mengenal pasti juga apa yang dimaksudkan dengan bersama Al-Quran ini. Ada orang katanya bersama Al-Qurannya di keretaku ada Al-Quran, di bilik Di mana-mana ada Al-Quran, di mana-mana bilik ruang tamu ada ayat-ayat suci Al-Quran. Adakah itu dimaksudkan bersama dengan Al-Quran? Lurus pulang sudah. Betul. Dibawa ke mana-mana. Sentiasa di sisinya kita ni. Intipati di sebalik barang itu, benda itu, apa maksudnya di sana? Jadi sebagai mukadimah awal terus saja kita serahkan kepada Yang Mulia Ustaz. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma hidayatan lis-shawab wa ba'd. Yang mulia para penyampai pada pagi ini, Wali dan juga Mahirah. Yang mulia para penonton, khususnya muslimin muslimat yang saya kasihi, mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita ni bertemu dalam rampai pagi menerusi segmen tazkirah, dan tajuk yang dibawakan pada pagi ini ialah bersama Al-Quran, bersama kebahagiaan. Pertama sekali ingin saya bawakan di sini tentang definisi, mula-mula definisi Al-Quran dan juga kebahagiaan. Sebelum kita ni pergi lebih jauh. Yang pertama, Al-Quran dari segi bahasa ia membawa maksud isim masdar yang membawa maksud isim maf'ul, kata terbitan yang membawa maksud al-maqru', iaitu yang dibaca. Artinya Al-Quran itu sendiri dari segi bahasanya dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, ia juga membawa makna al-jam'u, iaitu menghimpunkan, menghimpunkan huruf-huruf, menghimpunkan perkataan-perkataan. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, semua kita ni tahu Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia merupakan mukjizat. Kemudian ia diturunkan, disampaikan kepada kita ni secara mutawatir. Kemudian ia tertulis di suhuf, dan itulah serba-serbi tentang Al-Quran. Kemudian kebahagiaan. Ingin juga kita ni tahu apa kebahagiaan ini. Kalau kita ni rujuk kepada Kamus Dewan edisi 4, kebahagiaan ialah suatu suasana kegembiraan, aman dan damai. Itu bahagia. Cuma dapat kita ni faham ya daripada tajuk ini bahawa bersama Al-Quran, bersama kebahagiaan, artinya dengan kita ni membaca Al-Quran. Artinya bukan hanya kita ni bawa ke sana kemari ya. Kita ni membaca Al-Quran, itu paling kurang. Dengan kita ni mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita ni akan memperolehi kebahagiaan, insya-Allah. Artinya pendeknya Al-Quran dan kebahagiaan itu berpisah tiada. Artinya tidak dapat dipisahkan. Yang namanya orang itu bahagia pasti yang baca Al-Quran. Itu yang dapat kita ni fahami daripada tajuk ini. Cuma ingin ditekankan juga maksud bahagia di sini bukanlah bahagia yang apa namanya itu keduniaan. Ia lebih kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal abadi. Kerana apa?
Kerana mungkin saja orang akan bercakap. Ada juga orang katanya bosan dunia berharta. Tapi membaca Quran dia pernah lihat, dia pernah mendengar. Ada juga orangnya ramai anaknya membaca Quran dia pernahnya. Berang sepatah pun dah ada. Jadi dapat kita ni fahami, ingin ditekankan di sini, maksud kebahagiaan hakiki itu bukan itu, bukan keduniaan semata-mata. Tanpa kita ni perakuilah bahawa dunia ini memang penting untuk kita ni sampai ke akhirat. Kerana saya bagikan contoh mudah, analogi kehidupan ini umpama sebuah kapal. Kapal kan sampai ke destinasi tertentu, kita ni perlu apa? Kita ni perlu air. Munda ada belayang tahan dengan kapal lurus. Jadi kita ni pun sama, untuk mendapatkan sesuatu di akhirat, kita ni perlu hidup di dunia dan kita ni perlu beramal ibadah. Kita ni perlu beramal ibadah ketika di dunia ni. Dan apabila, artinya di dunia itu kita ni yang menguasai dunia, bukan dunia yang menguasai kita ni. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita ni. Sama macam kapal tadi. Kalau kapal itu, air itu berada di bawah, anda kenapa? Kita ni sampai ke destinasi. Tapi once saja air itu masuk ke dalam kapal, apa akan jadi? Karamlah kapal. Karamlah kapal. Macam mana tujuan kita ni? Kalau dunia itu masuk ke dalam hati kita ni, binasalah kita ni. Itu perumpamaan kita ni indah mengetepikan keduniaan itu, tapi ia cuma tujuan. Ia cuma alat untuk kita ni sampai kepada tujuan. Jadi itu perlu ditekankan. Kemudian kebahagiaan itu, kebahagiaan yang kita ni perkatakan ni, kebahagiaan hakiki ni letaknya di mana? Ia letaknya pada hati kita ni dan sisi pandang kita ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita ni menganggap Allah Subhanahu Wa Taala tu? Kalau orang itu mencintai Allah, sudah tentu ia akan bahagia dalam setiap keadaan. Kalau ia mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan bersyukur. Macam itu juga sebaliknya. Kalau ia mendapat musibah, ia pun akan bersyukur, bersabar dan bersyukur kerana ia tahu yang memberi musibah itu adalah yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam kita ni. Kalau orang itu kita ni sayang, kita ni cinta, apapun dibuatnya kita ni, masih kita ni sayang, masih kita ni cinta. Kerana apa? Ia buat baik, ia tersalah kita ni, masih ada perasaan kasih dan sayang itu. Masih kita ni bahagia. Kerana apa? Kerana sisi pandang kita ni arah sesuatu itu. Itu perkara pertama. Kemudian kedua, kebahagiaan itu letaknya pada hati. Hati yang macam mana? Sama-sama kita ni perhatikan ayat suci Al-Quran, surah Ar-Ra'd, ayat 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dan mereka yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingati Allah. Hanya saja dengan mengingati Allah, maka tenanglah hati-hati. Artinya hati-hati kita ni, hati kita ni itu akan menjadi tenang. Cuma persoalannya di sini, apa kaitannya? Kita ni bercakap pasal Quran. Kenapa dikaitkan dengan zikir? Kerana Al-Quran itu sendiri adalah zikir. Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami baginya adalah sebagai penjaga. Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran ini. Artinya Al-Quran itu sendiri adalah zikir, bahkan bukan lagi sebarang zikir, bahkan ia merupakan zikir yang paling agung. Jadi dapat kita ni fahami di sini bahawa dengan kita ni membaca Al-Quran, sudah pasti kita ni akan mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki. Perlu kita ni tekankan dia, para penyampai dan para penonton yang saya kasihi, mudah-mudahan kita ni dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ni tekankan juga di sini, sekiranya kita ni sudah membaca Al-Quran, kita ni bawa juga, kita ni baca juga, akan tetapi masih belum ada kebahagiaan itu, masih belum ada kita ni merasai ketenangan itu. Ayat Al-Quran tadi beritahu kita ni akan tenang
Tapi kita ni baca sudah. Dia tenang-tenang. Tapi belum lagi sampai lagi. Belum kena tangan belum sampai ketenangan itu. Ya. Jangan kita ni berputus asa. Teruskan membawa Al-Quran, teruskan kita ni membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana sudah pasti masalahnya bukan pada Al-Quran itu. Bukan pada membaca Al-Quran itu. Masalahnya pada orang yang membaca Al-Quran. Saya bawakan contoh lagi ya. Saya ini suka bawakan contoh supaya kita ni dapat digambarkan supaya kita tahu macam mana jalan penceritaannya macam mana. Contoh limau ataupun lemon. Ya. Sesuatu yang baik untuk kulit. Ini setakat Vitamin C lah, pengetahuan saya lah. Kerana kita lihat sabun pun, umur, apalagi itu pencuci mangkuk pinggan ada pati limau itu ada. Artinya ia baik untuk kulit. Ya. Kita ni pakai benar baik kulit kita ni. Licin, bersih, cerah. Akan tetapi suatu hari sambil mutong bawang ke apa, tekar jari ini. Kemudian kita ni bagi limau. Apa akan jadi? Putih. Apa akan jadi? Apa rasanya? Rasanya padeh. Padeh. Ya. Apabila kita ni merasa padeh, kita ni luka, kita bagi limau ataupun lemon, kita ni merasa padeh. Apa yang kita ni salahkan? Lemon kah ataupun tangan kita ni yang luka tu? Masalahnya di mana? Masalahnya pada tangan kita ni yang luka. Bukan pada lemon tadi. Jangan sudah kita ni merasa padeh tu, jangan kamu pakai lemon lagi ya. Lebih sakit tangan tu. Indah. Yang sakit tadi jari kita ni. Bukannya lemon itu. Sama juga kita ni membaca Al-Quran. Kita ni membaca Al-Quran belum sampai ketenangan itu. Ya. Jangan berhenti membaca. Banyak lagi cubaan terpulang. Teruskan membaca sehinggalah ketenangan itu ada arah diri kita ni. Jadi itu penting. Dan juga satu perkara lagi, kita ni tahu sudah pentingnya Al-Quran itu kerana ia sumber kebahagiaan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi, sekiranya, ani minta maaf, minta ampun, sekiranya kita ni tahukan diri kita ni, ya Allah, hebat rupanya Al-Quran ini. Akan tetapi kelakuannya belum pandai membaca Al-Quran. Umur sudah lanjut sekiranya. Jangan melengahkan masa, jangan membuang waktu, jangan tanamkan ego dalam diri, malu berumur sudah. Indah. Cari guru, segera mempelajari Al-Quran. Kerana ia penting untuk kebahagiaan kita ni, bukan sahaja di dunia, bahkan sampai kita ni di akhirat kelak. Ya. Dan ini bukan menjadi alasan sebenarnya. Kadang-kadang orang orang beralasan berumur sudah payahnya akan menyabut pun dia lagi lurus. Ini saya katakan berdasarkan pengalaman, saya pun pernah menghadapi di mana orang-orang yang berumur sudah bahkan sampai bercucu. Tapi itu belum, maksudnya oleh sebab Al-Quran itu lama ditinggalkan. Belajar Al-Quran itu dari kosong semula. Jadi bata itu, alif bata itu. Tapi alhamdulillah oleh sebab ia mau setelah itu dalam masa mungkin setahun lebih ia mampu membaca Al-Quran. Jadi di sini usia bukanlah alasan. Ia lebih kepada kemahuan. Kita ni tanya diri kita ni, soalan pertama yang perlu kita ni tanya arah diri kita ni, adakah aku mau pandai membaca Al-Quran? Kalau jawapannya, aku mau aku pandai membaca Al-Quran. InsyaAllah kita ni akan pandai membaca Al-Quran. Cuma persoalan waktu, bila. Itu kita ni tahu. Yang penting kita ni berusaha mencari guru dan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Dan setelah kita ni, alhamdulillah kita ni belajar, kita ni pandai membaca Al-Quran. Setelah itu, jangan kita ni berhenti di setakat itu saja. Jangan kepandaian kita ni membaca Al-Quran itu kita ni saja. Hendaklah kita ni berusaha mengajarkan orang lain ilmu Al-Quran itu. Dengan kita ni
kita ni kenyangkan bahagia, kita ni mau juga orang lain bahagia. Kita ni ajarkan ilmu Al-Quran itu arah orang lain. Kerana dalam hadis disebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Jadi penting kita ni belajar, kita ni pandai, kita ni amalkan dan seterusnya kita ni ajarkan Al-Quran itu arah orang lain. Terutama sekali, ini penting terutama sekali arah keluarga kita ni. Ya. Terutama sekali anak-anak kita ni. Kerana ia sudah menjadi tanggungjawab kita ni sebagai indung. Dan kita ni sudah pas ya, tidak ada terkecuali. Kita ni hidup di dunia ni ada ingan-ingannya. Ada sampai waktu yang tertentu, sampai ajal kita ni akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu amalan kita ni terputus berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Terputus amalan kita ni cuma 3. Sedekah jariah, ataupun ilmu yang bermanfaat, ataupun anak saleh yang mendoakan kita ni. Ada 2 di ujung tadi. Ilmu yang bermanfaat, di antara ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran yang diajarkan Al-Karim, tadi ni. yang kita ni ajarkan arah anak kita ni. Selagi mana anak-anak kita ni membaca Al-Quran, selagi itu kita ni mendapat faedahnya. Kemudian dengan itu, dengan anak-anak kita ni membaca Al-Quran, jadilah anak kita ni anak yang saleh, dan mudah-mudahan anak tadi akan mendoakan kita ni ketika kita ni tidak lagi ada di dunia ni. Dan Al-Quran ni kalau kita ni lihat ia punya ganjaran. Hebatnya Al-Quran, ganjarannya tu bukan dikira pakai ayat, bukan dikira pakai perkataan, akan tetapi dikira pakai huruf. Ya. Satu huruf, satu kebajikan. Bahkan dilipat gandakan 10 kebajikan. Ya. Kalau kita ni baca Bismillahirrahmanirrahim, Berapa huruf sudah 19 huruf. Ya. Kali 10, 190. Iya. Kalau anak kita ni ajar, kita ni membaca sama-sama, baru Bismillah. Jadi Kalau masuk lagi bulan Ramadan lagi kena dipergandakan lagi. Jadi Alhamdulillah. Al-Quran Luar ini biasa sekali, ya. penting untuk kita ni amalkan, kita ni ajarkan sebagai investment kita ni. Iya, betul sekali. Baca Al-Quran ini adalah investment kita ni, bukan saja di dunia, di akhirat sebenarnya, di akhirat kelak ya. Jadi dari sana dapat kita menggambarkan bagaimana Al-Quran itu tadi boleh membawakan kebahagiaan. Tadi tidak berfokus kepada dunia, malahan juga sehingga ke hari akhirat kelak ya. Macam sangat mencemburu kita ini sebenarnya. Betul sekali. Mungkin ada sedikit yang ingin diulas, kurang daripada 1 minit ni. Silakan Ustaz. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyuruhlah terutama kepada diri saya dan sesiapa sahaja, sama-samalah kita ni mengagungkan Al-Quran, memartabatkan Al-Quran, kerana ia adalah zikir, dan kita ni sendiri berhasrat untuk menjadikan negara kita ini dengan sebagai negara zikir. Maka meriahkanlah negara Brunei Darussalam ini dengan sama-sama kita ni membaca dan mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Ustaz, tadi katanya 1 huruf 10 kebajikan. Macam mana kalau mendengar? Kalau mendengar orang membaca Al-Quran. Mendengar pun sama, ia merupakan kebajikan. Cuma dia dinyatakanlah berapa kebajikan itu. Jadi kalau kita ni membaca, lagi hebat. Kita ni baca Al-Quran, kita ni baca satu perkara, kita ni melihat satu perkara, kita ni mendengar apa yang kita ni baca. Luar biasa sekali ya. Ini kerana ni Ustaz, di jam terakhir nanti selepas mengikuti berita, kita ni akan berkesempatan untuk sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada Johan Qari'ah nanti. Kita ni ya. Jadi mudah-mudahan penonton akan mengikutinya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Ustaz. InsyaAllah ada kesempatan kita ni akan bersama lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.